Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman wa la matrudan ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dihormati Tuan Imam, para imam, Tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghimpunkan kita pada malam yang berbahagia ini. Jadi kita harapkan moga-moga kita dapat mengikhlaskan diri kita hadir ke dalam majlis ini. Moga-moga Allah SWT menerima amal yang kita lakukan dan juga mengampunkan dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah di atas agama Allah SWT. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita ni berkenaan tentang sirah Rasulullah SAW. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan sikit berkenaan tentang peristiwa yang berlaku di Taif, peristiwa yang berlaku di Taif, ataupun Taif. Jadi sebelum itu insyaAllah suka untuk saya berkongsi sikit berkenaan tentang peristiwa yang berlaku, yang beberapa tragedi dan musibah yang berlaku kepada umat Islam, khususnya yang mengerjakan haji pada tahun ini, sebagaimana yang kita maklum. Jadi kebetulan saya pun baru pulang dari sana. Jadi kita anggap itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu demi satu peristiwa yang berlaku. Kalau kita tengok runtuhan kren mengorbankan dan mencederakan beratus manusia. Kemudian begitu juga kebakaran hotel di Aziziyah, tidak berjauhan daripada Mina sebelum daripada hari Arafah. Kemudian begitu juga peristiwa rempuhan yang mengakibatkan kematian ratusan lagi yang berlaku di Mina dalam perjalanan menuju ke Jamrah. Kemudian begitu juga sebenarnya ada satu lagi peristiwa lain yang tidak mendapat liputan sangat, iaitu kebakaran kemah. Beberapa orang yang datang daripada Mesir berlaku di Mina, juga berlaku pada hari Mina. Kemudian kematian beberapa orang yang disebabkan oleh kerana panas yang terlalu tinggi di Arafah. Di Arafah, Malaysia pun terlibat sebenarnya. Malaysia pun ada yang meninggal disebabkan oleh kerana panas. Cuma mungkin bukan mati pada hari itu, mati selepas tu. Tetapi itu adalah merupakan takdir dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di masa yang sama kita kena tengok juga bahawa apa yang berlaku sebenarnya bila kita sebut takdir ni dalam bahasa ulama-ulama ni, dia bukan bermaksud suatu peristiwa yang Allah jadikan kepada manusia begitu saja. Tetapi maksud takdir ataupun apa yang kita selalu sebut sebagai qada dan qadar. Qada dan qadar ni sebenarnya adalah merupakan benda yang berlaku berdasarkan kepada kaedah dan juga konun ataupun undang-undang yang Allah SWT letakkan di atas muka bumi ini.
yang selalu orang Melayu sebut sebagai undang-undang sebab musabab. Itu sebenarnya yang disebut sebagai takdir. Kan, takdir ni bukan makna bila kita tengok orang aksiden kita kata itu takdir. Kan, tapi sebenarnya kalau tak ada orang langgar dia tak mati. Kan, jadi maknanya berlaku takdir itu kerana ada asbab musabab. Kan, kerana ada sebab musabab. Saya sebut ni sebab sebahagian daripada pihak kan dia pergi ke arah suatu yang kadang-kadang boleh menjadi suatu yang negatif. Kita kata orang tu mati pada hari Jumaat disebabkan oleh kerana kerin jatuh. Jadi kita perlu bersedih atau kita perlu bersyukur? Dia kata kita bersyukur kerana dia mati di tanah haram. Kan? Habis tu siapa yang menyebabkan kematian tu? Tak apa, itu takdir. Kan? Jadi akhirnya kita tidak mencari kan asbab musabab kenapa ianya berlaku. Sedangkan dalam Islam nyawa manusia adalah merupakan suatu yang cukup berharga. Dan sebab tu bila kita tengok orang membunuh, apa balasannya dalam Islam? Balasannya kalau sekiranya dia membunuh dengan sengaja, hukumnya bunuh. Kalau sekiranya dia menggunakan senjata yang tidak membunuh tetapi dilakukan contoh macam dia pukul seorang budak menggunakan rotan. Rotan tak membunuh, tetapi tiba-tiba mati budak tu. Dia dihukum bunuh ke tak? Dia tidak dihukum bunuh, tapi dia akan dikenakan diat yang tinggi. Kan, denda yang begitu tinggi. Kemudian ada satu lagi yang jarang kita perasan dalam syariah ni, iaitu berkenaan tentang apa yang disebut oleh ulama sebagai al-qatlul khata'. Qatlul khata' ni maksudnya membunuh dengan tersilap, ataupun dalam bahasa kita ni kita sebut membunuh dengan kecuaian. Maknanya orang tu mati disebabkan oleh kerana kecuaian. Kita gali lubang depan rumah kita. Kan, sedangkan depan rumah tu adalah laluan manusia. Lalu tiba-tiba ada orang naik motor termasuk dalam lubang tu mati. Siapa yang perlu dibersalahkan? Dengan mudah kita boleh kata takdir. Kan? Tapi sebenarnya dalam Islam disebut aqatlul khata'. Kan? Disebut membunuh dengan kecuaian. Dan membunuh dengan kecuaian ada dia punya denda dia. Kan? Perlu dibayar sekian-sekian jumlah kepada waris. Jadi orang tu tak dilepaskan daripada kan qanun sebab musabab. Dia bertanggungjawab walaupun itu takdir. Jadi memahami takdir, dia tidak boleh dipahami bahawa Allah tetapkan begitulah. Kan? Oleh kerana orang tu dah ditetapkan mati kan pada hari Jumaat dengan runtuhan kerin tu, mati pula pada hari melontar jamrah kan pada hari ke-10 kan hari raya tu kan melontar jamrah Aqabah Kubra kan, kemudian ditetapkan untuk dia mati dalam rempuhan kan, maka pada kita itu adalah merupakan satu takdir dan kita bersyukur kerana dia mati di tanah haram ketika mengerjakan haji. Dia tidak boleh dipahami begitu kan, sebab sekarang dah tersebar, saya sebut ni sebab dah tersebar dalam WhatsApp apa semua kan, dia kata jangan salahkan sesiapa. Sebaliknya itu adalah takdir. Takdir betul, tetapi takdir mesti dipahami kan berdasarkan kepada apa yang Allah SWT kan tetapkan, iaitu sebab musabab. Itu masuk takdir. Sebab itu Sayyidina Umar kan apabila negara Madinah pada masa itu diserang taun kan, dia kata orang duduk dalam jangan keluar, orang luar jangan masuk. Kenapa? Kan? Kenapa? Sebab orang dalam apabila dia keluar, dia akan menyebarkan taun kepada orang luar. Orang luar apabila masuk ke dalam kawasan yang bertaun, dia akan dijangkiti wabak. Jadi apa yang disebut sebagai takdir tu? Kan itulah takdir. Kan? Jadi disebut dalam asal dia kata nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari daripada satu takdir kepada satu takdir. Maksudnya kita mengambil asbab musabab kan daripada satu sebab kepada satu sebab. Kan? Masuk ke kawasan berwabak kan akan menyebabkan dia dijangkiti. Kan itu sebab musabab. Lari daripada tempat yang ditimba wabak akan menyebabkan dia jauh daripada penyakit tersebut. Itu asbab musabab juga. Itu yang dimasukkan sebagai takdir. Kan? Bila kita dahaga, kan mesti ada punca. Kenapa kita dahaga? Kan? Sebab kita terlalu lama tidak minum. Kan? Dan itu takdir. Kita ditakdirkan dahaga kerana kita mengambil asbab musabab, iaitu kita tidak minum. Dan apabila kita nak hilangkan dahaga, mesti mengambil asbab musabab. Lalu kita pun minum. Dan bila minum saja, kita ditakdirkan hilang dahaga. Kan? Jadi bukan berlaku kan tiba-tiba. Kan tiba-tiba kita kata itu takdir dan seumpamanya. Dan sebaliknya kita kata itu asbab musabab. Kan semua benda yang berlaku mesti ada asbab musabab. Kecuali dah dalam beberapa perkara yang tertentu, yang kita sebut sebagai karamah, yang kita sebut sebagai mukjizah, yang kita sebut sebagai istidraj, yang kita sebut sebagai irhas. Perkara-perkara luar biasa yang tidak berlaku dengan asbab musabab. Kan itu lain dan itu jarang-jarang berlaku.
Kan itu jarang-jarang berlaku. Orang terjun daripada bangunan 10 tingkat tiba-tiba hidup. Kita kata itu adalah merupakan keajaiban. Sebab apa? Sebab lari daripada undang-undang takdir. Iaitu lari daripada undang-undang sebab musabab. Sebab musabab sepatutnya jatuh daripada tingkat 10 mati. Itu sebab musabab. Dan itu adalah merupakan undang-undang biasa. Sebab itu di sini bila kita perhati kan, peristiwa-peristiwa yang berlaku di Arafah tu, pertamanya kita mendoakan moga-moga yang meninggal dunia disebabkan oleh kerana insiden-insiden tersebut, Allah SWT menerima amal mereka, Allah SWT menerima roh mereka, dan Allah SWT mengampunkan dosa-dosa mereka. Dan Allah SWT memberikan kesabaran kepada para waris. Kan moga-moga mereka bersabar dan menerimanya sebagai satu kan ujian dan juga satu qada dan qadar daripada Allah SWT. Tetapi usaha menyelidiki punca kenapa ianya berlaku itu tidak boleh dihentikan. Mesti ada sebab. Kren tak jatuh tiba-tiba. Kemudian begitu juga kalau sekiranya tuan-tuan pernah pergi haji, kan kita tahu laluan untuk pergi ke Jamrah disusun oleh kerajaan Saudi yang telah menguruskan urusan melontar Jamrah ni beratus tahun. Dia dah urus urusan Jamrah ni beratus tahun. Dan banyak pembaharuan yang telah dibuat dengan begitu teliti. Kan kalau kita lalu laluan tu, kan bila kita balik kita akan ikut laluan lain dan kita tidak akan bertembung pun. Kan kita tidak akan bertembung pun. Kan saya punya grup pun bila kita lalu, kan kita nampak macam ramai orang. Tapi bila sampai saja dekat Jamrah tu, kita boleh melontar dari dekat. Kan kerana apa? Kerana penyusunan yang dibuat setelah beratus tahun punya pengalaman dalam menguruskan jutaan kan haji setiap tahun. Jadi merempuh-rempuh ni dia mesti ada sebab-sebab tertentu yang perlu dikaji. Saya bukan nak lanjutkan perbincangan tentang tu, kan? Tetapi apa yang saya nak sebut di sini adalah penyerahan kita kepada takdir, kan? Tidak mematikan usaha untuk mencari asbab musabab di sebalik itu. Kan mesti dicari asbab musabab di sebalik itu, sebab kalau sekiranya cuai berlaku lagi sekali, kan ia akan mengakibatkan peristiwa yang sama. Kan ia akan mengakibatkan peristiwa yang sama. Jadi kita menerima itu sebagai qada dan qadar, tetapi di masa yang sama kita mesti mencari punca. Kan tidak boleh kita kata ini takdir maka kita berserah kepada Allah SWT. Kan jadi kita tak perlu nak selidik. Itu bukan sikap sebagai seorang muslim. Seorang muslim mesti menerima segala yang berlaku, tetapi di masa yang sama dia mesti mengambil pengajaran dan dia mesti menyelidiki supaya ia tidak berlaku lagi sekali. Kan sebab dengan mudah ia boleh berlaku kalau sekiranya tidak diurus. Dan apabila berlaku asbab musabab yang sama, dia akan berlaku. Kenapa hotel terbakar? Kan? Kenapa tiba-tiba ada kemah terbakar? Takkan itu takdir juga? Itu bukan takdir. Kan itu bukan takdir. Nak kata suhu panas, tempat lain pun suhu panas juga. Saya tahu sebab saya duduk dekat situ masa tu. Kan suhu memang panas, betul. Hari Arafah tu 50 lebih. Kan? Darjah 50 lebih. Tapi masa melontar tak sampai. Masa melontar tu tak sampai. Yang terbakar tu masih suhu 40 lebih. 40 lebih ni tak boleh terbakar kemah. Kan 40 lebih tak boleh terbakar kemah, kecuali kalau sekiranya ada dapur terbakar ke, ada orang sengaja bakar ke, baru terbakar. Kalau saja tiba-tiba cahaya matahari selama seminggu 40 lebih darjah, dia takkan terbakar kemah. Kan takkan terbakar. Kan jadi mesti ada sebab-sebab lain yang perlu untuk diselidiki supaya ianya tidak berlaku lagi sekali. Jadi moga-moga Allah SWT menerima kan amal semua yang mengerjakan haji, dan begitu juga amal orang-orang Islam yang berpuasa pada hari Arafah, kan, dan berpuasa pada 9 hari yang awal dalam bulan Zulhijjah, kan, kemudian yang menyembelih korban, kan, yang memberikan korban di mana-mana, kan, moga-moga Allah SWT menerima kan, semua itu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi insya-Allah pada malam ni dalam kesempatan masa yang singkat ni, kan, kita ada lebih kurang dalam setengah jam sebelum masuk waktu Isyak. Satu peristiwa yang berlaku kan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, iaitu satu yang disebut sebagai cubaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari tapak daulah. Cubaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari tapak daulah yang selalu disebut sebagai usaha Rasulullah berdakwah di luar di kota Mekah. Usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di luar kota Mekah. Daulah adalah merupakan satu benda yang penting dalam Islam. Dan sebab itu adalah merupakan satu yang mustahil. Islam ini boleh dilaksanakan secara sempurna tanpa negara. Dia mesti ada negara. Bila ada negara barulah kan, dalam Islam tu barulah boleh dilaksanakan. Contohnya macam kita nak melaksanakan jihad. Jihad hanya boleh dilaksanakan dalam struktur negara. Kita nak melaksanakan amar makruf nahi munkar dalam perkara-perkara besar, juga sebahagiannya tersempurna dalam keadaan kita bernegara.
Sebab itu bila kita tengok pensyariatan yang diturunkan kepada Rasulullah, kan, di 13 tahun yang pertama zaman Mekah tu banyak syariat tak turun. Banyak syariat yang belum lagi turun. Kan, bahkan daripada 5 rukun Islam, syahadah, kan, solat itu turun di Mekah. Kan. Tapi bila kita tengok puasa, kan, puasa itu turun di Madinah. Kan, kemudian begitu juga bila kita tengok kewajipan zakat, zakat juga turun di Madinah. Kemudian begitu juga bila kita lihat kewajipan haji, haji juga turun di Madinah. Begitu juga hukum hakam muamalat, hukum hakam riba, hukum hakam jual beli, hukum hakam itu ini dan seumpamanya turun juga di Madinah. Hukum hakam munakahat, hukum hakam ahwal saksiah, nikah kahwin dan kekeluargaan Islam juga turun banyaknya di Madinah. Kan, kemudian begitu juga undang-undang politik Islam dan seumpamanya juga banyak turun di Madinah. Kenapa tidak turun di Mekah? Tidak turun di Mekah, pertama kerana Mekah pada masa itu banyak ditumpukan kepada perkara-perkara asas dalam pembinaan masyarakat Islam. Kemudian yang keduanya, kalau turun pun tidak mampu untuk dilaksanakan. Ada ayat berkenaan tentang jual beli di Mekah, ya, tetapi bukan turun sebagai satu kefarduan dalam melaksanakan sistem ekonomi. Sebab sistem ekonomi takkan mampu untuk dilaksanakan di Mekah. Kan, sebab apa? Sebab Islam tidak ada negara. Jadi mesti dilaksanakan di dalam keadaan Islam bernegara. Jadi sebab itu, bila kita melihat tahun ke-10, kan, masuk tahun ke-10, usaha Rasulullah SAW untuk mengembangkan Islam di luar daripada Mekah ni berjalan dengan kuat. Berjalan dengan kuat. Dan bukan setakat untuk mengislamkan orang di luar Mekah, tetapi sebaliknya menawarkan kepada kabilah-kabilah yang berada di luar Mekah untuk menerima Rasulullah SAW berhijrah ke tempat mereka dan hidup bersama mereka dan mendirikan negara Islam di situ. Jadi seruan Rasulullah, kan, selepas tahun ke-10 ni dia begitu jelas, iaitu ditawarkan kepada kabilah itu untuk masuk Islam, ditawarkan kepada kabilah tersebut untuk menerima Rasulullah di tempat mereka, ditawarkan kepada Rasulullah kepada kabilah tersebut untuk, kan, menjadikan kabilah mereka ataupun negara mereka itu sebagai negara Islam ataupun sebagai tapak kepada negara Islam. Satu demi satu bermula daripada tahun yang ke-10. Walaupun dakwah Rasulullah kepada kabilah-kabilah luar Mekah ni sudah pun berlaku sebenarnya sejak daripada tahun ke-4. Tetapi secara agresifnya sebenarnya bermula pada tahun yang ke-10. Bermula pada tahun yang ke-10. Jadi pada tahun ke-10 ni salah satu daripada peristiwa yang berlaku adalah peristiwa Rasulullah pergi ke Taif. Pengepungan berakhir pada bulan Muharram tahun ke-10. Sebagaimana kita pernah bincangkan sebelum ni. Dan pada bulan Syawal, pada bulan Syawal tahun yang ke-10. Sebelum daripada bulan Syawal tahun ke-10 tu, bulan Ramadan, berlaku kematian Abu Talib, berlaku kematian Khadijah. Kemudian pada bulan Syawal dan ke atas, ini berdasarkan kepada anggaran ahli-ahli sejarah, bulan Syawal dan ke atas Rasulullah pergi ke Taif. Taif ni jauhnya lebih kurang dalam 50-60 km ataupun 50-60 batu daripada kota Mekah. Dia dah jadi bandar lain. Dah jadi bandar lain, kabilahnya juga kabilah yang lain. Rasulullah pergi ke sana, kan, dengan tujuan untuk menjadikan Taif sebagai negara Islam. Ditawarkan kepada Taif ni, kan, untuk dijadikan sebagai negara Islam. Jadi Rasulullah pun berjalan, bersama dengan pembantunya iaitu Zaid bin Harithah. Dia berjalan. Sampai di tengah jalan dia berjumpa dengan 3 orang. Tuan-tuan boleh baca dalam kisah ni, kan, adik-beradik daripada pimpinan Bani Saqif, kan, kemudian berlaku dialog di situ, ditawarkan kepada Bani Saqif sebelum daripada Rasulullah sampai ke Taif. Ditawarkan kepada Bani Saqif, kan, apa yang Rasulullah nak tawarkan kepada penduduk Taif, tapi mereka menolak. Mereka menolak. Sampai di Taif, kan, bila sampai di Taif, Rasulullah duduk di situ selama 10 hari. Rasulullah duduk di situ selama lebih kurang 10 hari. Mengajak mereka kepada Islam, tapi tidak ada seorang pembesar pun yang memberikan jawapan yang positif. Jadi Rasulullah jumpa satu demi satu, bahkan dalam ni disebut apa? Tidak ada seorang pembesar pun yang tidak didakwahnya. Maknanya semua pembesar di Taif telah didakwahi oleh Rasulullah SAW. Dijumpai seorang demi seorang, kan, tapi seorang pun tak menerima, kan, tidak menerima. Jadi ringkasan ceritanya, kemudian mereka mengumpulkan budak-budak, dibuat 2 barisan, kan, kemudian dihina-hinanya Rasulullah SAW, dibaling-baling Rasulullah SAW dengan batu dan seumpamanya, sehinggalah akhirnya Rasulullah terpaksa keluar daripada bumi Taif, kan, kemudian berehat di sebatang pokok, kemudian terus perjalanan. Di situ berlaku lagi dialog, saya secara laju sebab kita nak ambil pengajarannya. Jadi berlaku lagi dialog di situ, kan, dengan seorang ada seorang yang bernama Adas. Di sini disebut Idas, bukan Idas, Adas. Seorang yang bernama Adas.
Jadi salah satu kan daripada peristiwa yang berlaku dalam perjalanan itu, kan dalam perjalanan balik itu selepas daripada dikeluar daripada Taif adalah satu doa, kan, satu doa yang Rasulullah SAW baca, dan doa ini maksur. Maksur ni maksudnya doa yang betul-betul datang daripada Rasulullah SAW. Kalau sekiranya kita pun sunat baca doa ini, kan, sunat baca doa ini untuk menggambarkan keadaan yang berlaku kepada kita, yang di mana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ilaika asku du'afa quwati. Kan, kalau kita baca dan perhatikan betul-betul lafaz-lafaz yang Rasulullah kan baca dalam doa tersebut, kita akan perhatikan betapa halusnya kan Rasulullah ni menyerahkan diri kan kepada Allah SWT, dan betapa lembut dan beradabnya. Kita ni kadang-kadang bila berdoa, tuan-tuan, bila kita berdoa, kadang-kadang kita meminta daripada Allah SWT benda-benda yang memang habuan kita. Kan, sebab tu kita minta dari Allah, kadang-kadang kita minta benda-benda yang memang duniawi betul. Berdoa tak salah, tapi terlebih-lebih kan, kita minta kita naik pangkat, kita minta kita gaji tinggi. Jadi apa yang hak, kan, hak kita dengan Allah SWT, semua yang kita minta tu semua untuk kita, kan, semua untuk kita. Kita minta anak kita lulus SPM, kita minta anak kita lulus PT3, kita minta anak kita gitu, kita minta rezeki yang luas, kan, kita minta isteri yang solehah, kita minta, semua kita minta tu adalah merupakan benda-benda yang habuan kita, kan, habuan kita. Dan kadang-kadang kan, kadang-kadang dalam keadaan tak sedar diri, orang kata kan, meminta-minta tu dalam keadaan tak sedar diri, kan, yang kadang-kadang disebut oleh kan, disebut doa tu dalam keadaan yang macam-macam tidak beradab kan kepada Allah SWT. Cuba kalau kita tengok, contoh katakanlah kita sakit, apa kita akan doa? Kan, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah sembuhkanlah aku. Tapi cuba kalau kita tengok kan doa yang didoa oleh Nabi Ayub kan, alaihi salam. Nabi Ayub kena penyakit lagi teruk daripada kita. Kena penyakit ni lagi teruk daripada kita. Sehingga orang takut untuk berdepan dengan Nabi Ayub. Disebabkan oleh kerana penyakit yang begitu dahsyat. Kan? Dia punya rambut gugur, kan? Kulit dia jadi melecur, kan? Kemudian bernanah, kan? Sehingga rambut ni tak tumbuh, kan? Kemudian bau busuk, itu ini dan seumpamanya. Dengan kesakitan yang melampau. Kan? Macam mana doa Nabi Ayub kepada Allah SWT? Cuba kita tengok. Para Nabi bila dia berdoa dengan begitu lembut. Kan? Dia berdoa dengan begitu lembut dan berdoa dengan begitu beradab. Kan? Nabi Ayub bila dia berdoa kepada Allah SWT dalam keadaan sakit yang begitu kuat. Kan? Ada satu riwayat kata malaikat datang kepada dia dan minta supaya dia berdoa. Kan? Berdoa untuk disembuhkan. Dia seorang Nabi. Ya, dia seorang Nabi yang doanya pasti akan didengari oleh Allah SWT. Tapi dia berdoa macam mana? Kan, dia berdoa macam ni, Rabbi inni massaniyad dur, kan, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini ditimpa sakit. Massaniyad dur maksudnya aku ini ditimpa kesakitan, kan, wa anta arhamur rahimin, kan, tetapi engkaulah Tuhan yang maha lembut lagi maha pengasih. Kan, jadi apa, cuba tengok ayat dia berbeza tak dengan kita. Kita selalu sebut, ya Allah sembuhkanlah aku, ya Allah sembuhkanlah aku tak mampu menanggung, aku itu, aku ini. Kan? Aku tak mampu menanggung kesakitan ini, aku tak mampu menanggung azab ini, aku mahu disembuhkan, aku minta engkau supaya menyembuhkan aku. Tetapi Nabi Ayub, di saat dia kan ditimpa penyakit yang begitu dahsyat, kan, yang tidak mampu ditanggung mungkin oleh kita, kan, dia berdoa kepada Allah SWT, kan, dan dia seorang Nabi. Dia kata, kan, inni massaniyad dur, kan, wahai Tuhan sesungguhnya aku ditimpa kesakitan, kan, dia sebut tak sembuhkanlah aku, dia tak sebut wa anta arhamur rahimin, tetapi engkaulah Tuhan yang maha pemurah, kan, engkaulah Tuhan yang maha pengasih, kan. Jadi maknanya seolah-olah disebut kan kepada Allah SWT, engkau pengasih, kan, maka berikanlah kasih sayangmu dalam ketika mana aku sakit, kan. Jadi sakit tu kalau sekiranya kau takdirkan aku sakit, sakitlah, kan, tapi lempahkanlah rahmatmu dan juga kasih sayangmu kepadaku ketika mana aku sakit. Jadi cuba tengok betapa halus, kan, betapa halusnya doa para Nabi, kan, doa para Nabi kepada Allah SWT. Sama juga macam Nabi ni, kan. Nabi Muhammad dilempar batu, kita baca sejarah ni, kan, dilempar batu sampai melekat-lekat batu dekat kepala dia, sampai luka-luka ni, kan. Kemudian dibaling-baling oleh bukannya orang besar, budak-budak, kan, digelar dengan gelaran yang pelbagai, kan. Dalam satu riwayat dia kata sampai mengalir darahnya dan bertakung di kasut. Bayangkan betapa banyaknya luka-luka, kan, di badan Rasulullah SAW, kan. Dan Sayyidina Aisyah dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW,
dalam peristiwa perang Uhud, Rasulullah hampir-hampir mati dibunuh. Dan peristiwa perang Uhud ini adalah merupakan perang yang berat dibandingkan dengan perang Badar. Perang Badar orang Islam menang. Perang Uhud Rasulullah kehilangan 70 orang sahabat, termasuk bapa saudaranya iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kan, iaitu Hamzah ni adalah merupakan seorang bapa saudara yang amat disayangi kan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tak sanggup nak melihat kan wajah orang yang membunuh Hamzah walaupun setelah orang tu masuk Islam. Walaupun setelah orang tu masuk Islam. Kan, sampai dalam riwayat ada menyebut kan bagaimana Wahsy kan yang membunuh Hamzah ini, bila dia masuk Islam, Nabi kata kepada dia, ghaib anni wajhak, dan jauhkan wajahmu daripadaku. Jadi Wahsy ni setiap kali dia datang dalam majlis, dia akan duduk di belakang. Kan, dia tak mahu Rasulullah tengok muka dia, kerana kesedihan Rasulullah SAW dan kesayangannya dia, kasihnya dia kepada Hamzah, iaitu bapa saudaranya. Dia kehilangan Hamzah, dia kehilangan 70 orang sahabat dalam perang. Dan dia sendiri hampir-hampir mati. Tetapi ketika mana Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi, ada tak satu peristiwa yang lebih berat berlaku kepadamu selain daripada perang Uhud? Nabi kata ada. Apa dia? Iaitu peristiwa di Taif. Dan peristiwa di Taif. Jadi di Taif ini Rasulullah ditimpa dengan satu bebanan perasaan yang lebih berat daripada di Uhud. Sedangkan Uhud tu pun dah berat, kan? Tapi Rasulullah menggambarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa peristiwa di Taif itu dia lebih rasa berat. Kan, dia lebih rasa berat. Sebab apa? Sebab dia hina oleh budak-budak, dia dihina oleh kan orang-orang kampung yang menolak Islam. Kan, mereka menolak Islam secara bersungguh-sungguh dan beramai-ramai, bersepakat satu kaum untuk tolak Islam. Kan, untuk tolak Islam. Dan dalam keadaan beratnya perasaan Rasulullah tu, Rasulullah berdoa. Cuba tengok doa Rasulullah SAW ni. Allahumma ilaika asku du'afa quwwati. Ya Allah, kepadamu lah aku mengadu kan kelemahan kan kekuatanku. Maknanya di sini diterjemah keletihan tenagaku. Kan? Wa qillata hilati. Kan? Dan kurangnya upayaku. Kan? Mana cuba tengok macam mana Rasulullah mulakan doa. Kan? Ya Allah, kepadamu lah aku mengadu kelemahanku. Kelemahanku dan juga kurangnya upayaku, wahawani 'alan nas, kan, dan hinanya aku di hadapan manusia. Ya, dalam satu hadis disebut anta rabbul mustada'afina wa anta rabbi. Engkaulah Tuhan kepada semua makhluk yang ditindas dan engkaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhan yang kepada semua manusia yang ditindas dan engkaulah juga Tuhan kepadaku. Ila man takiluni, dan kepada siapakah engkau akan serahkan aku? Ila ba'idin yatajahamuni, adakah engkau akan serahkan kepada aku kepada orang jauh yang akan membantai-bantai aku? Kan, ataupun di sini disebut orang yang membenci aku. Am ila aduwin malaktahu amri, ataupun engkau akan serahkan aku kepada musuh-musuh yang akan menguasai urusanku. Cuba kita tengok mukaddimah kan doa Rasulullah SAW. Maknanya Rasulullah diserah kan. Dan yang lebih dahsyat daripada itu, lebih dahsyat daripada itu, Rasulullah kata apa? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Serahkanlah kepada siapa pun, kalau sekiranya semua ini tidak mendatangkan kemurkaanmu, aku tidak peduli. Kan, aku tidak peduli. Cuba tengok halusnya doa Rasulullah banding dengan kita punya doa. Kan, kita punya doa ni, kalau kita marah pada orang, kita kata jahanamlah dia. Kan, musnahkanlah dia. Boleh doa tu, bukan tidak boleh. Rasulullah pun kadang-kadang sebut macam tu. Kan, Allahumma alaika ya Allah, musnahkanlah sekian. Tetapi kan dalam keadaan biasa, doa Rasulullah SAW kepada orang-orang yang jahil. Taif ni golongan yang jahil. Kan, jadi Rasulullah doakan apa? Kan, kepada mereka apa dia? Kan, Rasulullah sebut benda ni dan Rasulullah serahkan. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau sekiranya kan tidak, semua ini tidak mendatangkan kemurkaan darimu, aku tidak peduli. Kan, aku tidak peduli. Walakin afiyataka awsa'uli, tetapi afiatmu, maksudnya kesejahteraan darimu itu lebih luas kan bagiku. Kan, lebih luas bagiku. Dan itu hakikat sebenarnya. Dalam keadaan Allah SWT menguji kita dengan pelbagai ujian, sebenarnya nikmat yang Allah bagi kepada kita berlipat kali ganda daripada kesusahan itu. Tidak pernah manusia ni Allah SWT timpakan kesusahan secara apa orang kata, secara mutlak, mana keseluruhan hidup dia malang. Tak ada. Kan, manusia ni bila dia melihat dalam diri dia ada suatu beban-beban yang berat, dia miskin contoh. Kan, dia tidak kaya. Kan, dia tidak cukup makan.
Tetapi di masa yang sama Allah SWT kurniakan kepada dia isteri yang setia. Contoh, ataupun anak-anak yang besar sebagai orang-orang yang soleh, ataupun jiran-jiran yang baik, ataupun ahli keluarga yang prihatin terhadap dia. Jadi cuba kita tengok, dalam satu kesusahan yang Allah SWT bagi, Allah kurniakan juga banyak lagi benda-benda lain yang memberikan keluasan dan kelapangan kepada kita kalau sekiranya kita faham. Kan? Allah jadikan kita manusia yang cacat. Kan? Hilang pendengaran, hilang pandangan. Maknanya tak boleh mendengar, tak boleh melihat. Kan? Tetapi Allah kurniakan kita sebagai seorang Muslim. Kan? Dan Islam itu sebenarnya adalah merupakan sebesar-besar nikmat. Kan? Sebab tu saya pernah tengok satu rancangan dulu dalam satu dokumentari. Orang putih daripada Eropah pergi ke Afrika. Kan? Dia pergi ke Afrika, dia tengok satu peristiwa yang amat ganjil dalam kepala dia. Dalam kepala dia kata amat ganjil. Sebab apa? Ada seorang pemuda yang cacat. Yang bila naik bas, dia dalam bas, bila nak naik bas, orang terpaksa papah dia. Sebab dia tak ada kaki, tak ada tangan. Tetapi dia tengok pemuda itu tersenyum, bergurau dan seronok. Kan? Dan dia rasa pelik. Kan? Kerana apa? Kerana Islam yang ada dalam diri dia sudah mencukupkan dia. Kan? Merasa puas. Kan? Dan itu adalah merupakan sesuatu yang manusia tak faham. Manusia selalu lupakan. Sebab itu Rasulullah sebut, kan? Rasulullah sebut dalam doa ni, kan? Kalau sekiranya engkau tidak marah, kan, fala ubali, kan, aku tidak akan peduli, aku tak kisah. Walakin afiyataka ausa'uli, tetapi keafiatan ataupun keluasan dan kelapangan daripadamu itu yang meluaskan aku, dan juga begitu luas kamu berikan kepada aku. Kan? Kemudian Rasulullah sebut apa? Kan? Na'udzu binurika allazi asyraqat lahu zulumat. Aku berlindung dengan cahayamu yang menerangi segala kegelapan. Wa salaha bihi amru dunya wal akhirah. Dan juga cahayamu yang menjadikan urusan dunia dan juga urusan akhirat ini baik. Min ayyanzila alaina ghadabuk. Dan aku berlindung dengan semua itu daripada engkau turunkan kepada aku kemurkaanmu. Au yahilla alaina sakhatuk, ataupun engkau timpakan kepadaku kemarahanmu. Lakal utbah hatta tarda, kepadamu lah kami berserah, kepadamu lah aku berserah sehinggalah engkau redha. Wala haula wala quwata illa bik, dan tidak ada upaya, ya, tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan bersama-sama denganmu. Itu doa Rasulullah, kan, ketika balik Taif. Kalau tuan-tuan boleh hafal doa, cuba hafal dan baca. Dalam keadaan kita tengok keadaan umat sekarang apa semua, kan, dalam keadaan kita tengok ahwal yang berlaku kepada orang-orang Islam, sebenarnya doa ini amat sesuai untuk kita selalu-selalu baca. Kan, kita tengok orang Islam lah yang paling ditindas, orang Islam lah yang paling selalu kena dizalimi, kan, orang Islam lah yang paling banyak sekali negaranya yang tergadai, orang Islam lah yang paling banyak sekali dibunuh, orang Islam lah yang paling banyak sekali jadi pelarian di dunia, kan, dengan isu Syria, dengan isu negara jiran kita yang tak jauh, Rohingya, kan, jiran kita yang tidak jauh juga Uighur, kan. Jadi semua itu berlaku depan mata kita, kan. Kita nak serahkan nasib kepada siapa, kan, kalau bukan kepada Allah SWT. Jadi habis di situ Rasulullah pun, kan, terus lagi berjalan, kan, berjumpa dengan Adas. Ini kisah, tuan-tuan boleh baca dalam kisah tu, kan. Kemudian sampai di satu tempat, kan, cuba kita tengok satu lagi peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah ni yang menunjukkan keluasan jiwanya. Apabila datang malaikat kepadanya menawarkan untuk buat apa saja kepada penduduk Taif ni, kan, untuk buat apa saja. Jadi semua dalam hadis itu dia kata, kalau sekiranya diperintahkan kepada, kan, malaikat tu untuk menjatuhkan 2 biji gunung, kan, ataupun 2 biji bukit, kan, ke penduduk Taif, dia akan buat. Kan, siapa yang pernah pergi Mekah cuba tengok. Bukit dekat Mekah ni bukan macam bukit kita ni. Kan, bukit kita sodom 4 hari selesai. Bukit Mekah sodom 4 tahun belum tentu selesai. Dia bukit batu, kan, batu konkrit, memang batu sungguh, kan, memang batu sungguh, keras, kan, seras. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, kan, ini askantu min zurriyati biwadin ghairi zizra'in. Nabi Ibrahim sebut, kan, kepada Allah SWT, dia kata, aku tinggalkan keluargaku, kan, di satu wadi yang tidak mempunyai tumbuhan. Kan, Mekah mana ada pokok sangat, kan, tak banyak pokok, kan, beza dengan Madinah. Sebab apa? Sebab bumi dia gersang, kan, kemudian dipenuhi dengan bukit bukau. Dan Mekah, Kaabah itu sendiri adalah merupakan satu wadi. Wadi ni maksud satu lembah, kan, yang dikelilingi oleh bukit-bukit yang tinggi. Sebab itu bumi di antara Mekah dengan Madinah, ahli sejarah panggil Hijaz. Hijaz ni maksudnya banjaran bukit-bukit, kan, banjaran bukit-bukit. Kalau kita naik bas daripada Mekah Madinah, kita boleh tengok bukit-bukit keliling kita ni, kiri kanan. Memang satu banjaran yang panjang, banjaran yang
panjang, kan? Bukan pendek, panjang. Contoh macam bila kita Bukit Uhud. Bukit Uhud berapa panjang dia? Bukit Uhud panjang dia 6 kilometer tu. Kan? Dan tinggi lagi daripada yang kita tengok sekarang ni. Kan? Itu baru satu bukit. Belum lagi banjaran-banjaran tu. Kan? Cuma bayangkan kalau sekiranya bukit yang sama dihempuk dekat penduduk Taif. Tapi Rasulullah nak tak? Rasulullah tak mahu, kan? Kan sebab apa? Sebab Rasulullah kata mereka itu jahil. Kan Rasulullah sebut apa? Kan akhirnya Rasulullah kata, kan la'allallah yukhrija min aslabihim man ya'budunahu wa la yusyrikuna bihi syai'a. Moga-moga Allah SWT keluarkan daripada tulang sulbi mereka, maknanya keluarkan daripada zuriat mereka satu kumpulan manusia yang menyembah Allah SWT dan tidak mensyirikkan Allah SWT dengan sesuatu pun. Kan, jadi cuba tengok luasnya, kan, hati, kan, Rasulullah SAW dalam doa ni. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang kita selalu dengar, kan, bila ada orang masuk Islam, kan, orang tu pula kebetulan miskin. Lalu kadang-kadang orang kata, buat apalah orang ni masuk Islam, bersungguh-sungguh kita nak Islamkan. Dia Islam mesti sebab nak duit. Islamkan aja. Yang penting generasi. Yang penting generasi. Kan, kadang-kadang ada satu kampung masuk Islam kat Sabah, kat Sarawak. Tapi lepas tu minum arak. Orang kata, buat apa kita habis duit kat dia orang? Kan, buat apa kita habis duit dekat dia orang? Dia orang masuk Islam, nanti dia minum arak. Itu lantak dia. Yang penting adalah generasi. Kan, sebab itu Rasulullah dia melihat dakwah ni adalah satu benda yang terlalu panjang ke depan. Kan, terlalu panjang ke depan. Mati orang tu habis. Tetapi akhirnya bila kita tengok dalam peristiwa perang Hunain contoh, kan, selepas daripada peristiwa Mekah, selepas daripada peristiwa perang Hunain, siapa yang masuk Islam? Yang masuk Islam penduduk Saqif, yang masuk Islam penduduk Taif. Kan, penduduk yang asalnya menghalau Rasulullah SAW akhirnya masuk Islam secara beramai-ramai. Dan bila dia masuk Islam, akhirnya dia masuk syurga. Kan, jadi itu keluasan dakwah Rasulullah SAW, dia melihat unjuran tu ke depan. Kan, tapi kadang kita sempit dada. Kan, kita marah. Ada seorang samsing, kata benda lah orang ni. Kan, dengan keturunan-keturunan dia pasti akan dilaknat oleh Allah SWT. Kita jangan kata macam tu. Sebab apa? Sebab dia tu dialah. Dia mengalah dia masuk Islam sebab duit, itu terpulang pada dia. Niat kita tak tahu. Yang penting pegang dia punya generasi. Rasulullah pegang dia punya generasi. Dan banyak berlaku dalam Islam macam tu. Kan, contohnya bila kita tengok Salahuddin Ayyubi, kita tengok Muzaffar Qutus, kita tengok Zahir Baibars, itu semua adalah merupakan raja-raja Islam yang hebat-hebat, yang menyelamatkan Islam dalam perang salib, yang menyelamatkan Islam daripada serangan Baghdad, serangan Mongol. Kan, semua tu asalnya mereka apa? Asalnya mereka semua anak-anak hamba. Anak-anak hamba yang masuk Islam, tetapi generasi di bawah tu dididik dengan Islam dan akhirnya jadi orang-orang yang hebat. Kan, itu kan dakwah Rasulullah ni. Kan, maknanya dia melihat penduduk Taif, dia tidak melihat kepada orang-orang tua yang menghina dia, tapi dia melihat kepada generasi-generasi yang seterusnya. Okey, azan. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Jadi satu tadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa di Taif tersebut adalah, kan, betapa luasnya, kan, hati Rasulullah SAW dan betapa jauhnya, kan, pandangan Rasulullah SAW terhadap dakwah. Kan, di mana dia berlembut dengan penduduk Taif, dan dia melihat kesinambungan dakwah di kalangan penduduk Taif itu sendiri, dan doanya kepada Allah SWT juga menggambarkan betapa halus dan apa orang kata lembutnya jiwanya dalam mengharapkan hidayah, kan, supaya turun kepada penduduk Taif. Kemudian poin yang kedua yang saya nak kongsikan pada malam ni adalah satu peristiwa yang berlaku dalam peristiwa perjalanan balik Rasulullah SAW sebelum sampai ke bumi Mekah adalah Rasulullah berhenti di satu tempat bernama Wadi An-Nakhlah. Wadi An-Nakhlah. Jadi di Wadi An-Nakhlah ni Rasulullah berteduh dan duduk di situ. Kan, kemudian membacakan beberapa petuk ayat Al-Quran di situ. Dia membaca Al-Quran di situ. Dan Allah SWT rakamkan, kan, peristiwa ini dalam dua surah. Satu dalam surah Al-Ahqaf, kemudian satu lagi dalam surah Al-Jin. Iaitu ayat yang Rasulullah baca tadi, kan, telah didengari oleh beberapa orang jin. Beberapa jin. Bukan beberapa orang jin, beberapa jin. Orang jin dah jadi tak kena lah. Oleh sekelompok jin. Jadi mereka mendengar, kan, ayat tersebut dan mereka balik. Kan, mereka balik kepada kaum mereka dan memberi peringatan kepada kaum mereka. Yang ini tuan-tuan boleh baca dalam surah Al-Aqaf, kemudian begitu juga boleh baca dalam surah Al-Jin, dan kisah tersebut. Di sini ulama sebut macam ni. Satu, hubungan di antara manusia dengan jin adalah merupakan hubungan yang tak ada siapa boleh nafi. Kita beriman dengan kewujudan jin. Beriman dengan kewujudan jin dengan arti kata kita beriman bahawa wujudnya satu alam ghaib yang kita tak boleh nak jangkau dengan pandangan
mata kita. Jadi maknanya ada di situ apa yang disebut sebagai jin. Yang kita namakan hantu raya ke apa semua tu, itu semua masuk dalam kategori jin. Masuk dalam kategori jin. Cuma jin ni kalau ikut ilmu orang-orang yang belajar jin, dia kata jin memang akan menjelma macam yang manusia nak. Kan dia bayangkan huduh-huduh, dia bayangkan cantik-cantik. Sebab tu orang putih punya jin cantik-cantik kan, contoh ada cendrakula kan, dia lebih elok daripada apa orang kata langsuyo kan, lebih elok daripada hantu raya, toyol dan seumpamanya. Itu bukan jin, itu adalah gambaran manusia terhadap rupa jin, dan dia pun bentuk macam tu. Tapi dia sendiri bentuk macam mana, wallahu alam. Jadi alam itu adalah merupakan satu alam yang wujud kan, bukannya alam yang tak wujud, dan dia wujud. Dan jin adalah merupakan makhluk yang mukallaf. Makhluk mukallaf dengan arti kata mereka ditaklifkan sama macam kita. Diwajibkan kepada mereka beberapa kewajipan, dan mereka akan masuk surga ataupun masuk neraka. Kan, kekal dalam surga atau kekal dalam neraka sama macam manusia. Kan, sebab itu Allah SWT sebut dalam dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Jadi tujuan penciptaan manusia untuk beribadat kepada Allah SWT, dan tujuan penciptaan jin juga adalah untuk beribadat kepada Allah SWT. Kan, itu satu. Kemudian yang kedua, kan, dakwah Rasulullah ni ataupun dakwah Islam ditolak di mana-mana pun, sebenarnya tak ada siapa boleh berhentikan. Dan ini pengajaran yang Allah SWT nak kita faham. Kan? Di mana peristiwa berlakunya penerimaan ataupun berkumpulnya jin untuk mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada mulut Rasulullah SAW, dan kemudian mereka kan falamma hadaruhu qalu ansitu, bila mereka hadir saja mereka kata senyap dengar apa yang dibaca oleh lelaki ini kan, falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Dan bila selesai saja mereka pun balik kepada kaum mereka dan beri peringatan. Dan beri peringatan. Jadi mereka dengar balik ayat sebagaimana yang ada dalam Taurat, ayat sebagaimana yang ada dalam Injil, ayat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan mereka berdakwah kepada kaum mereka. Peristiwa ini berlaku bila? Peristiwa ini berlaku sejurus selepas penolakan seluruh penduduk Taif terhadap dakwah Rasulullah SAW. Kan, untuk membuktikan bahawa dakwah ni dia tak akan berhenti. Tak akan ada siapa pun yang boleh halang. Dan benda ni berlaku pun di zaman kita ni. Kan, pernah berlaku kan kepada seorang ulama kan daripada Iraq, nama dia Muhammad Ahmad Ar-Rasyid. Kan, Muhammad Ahmad Ar-Rasyid. Dia berdakwah di bumi Iraq. Ni ulama ni hidup lagi, umur dah 80 dekat 90 tahun dah kot. Kan, ulama ni hidup lagi. Dia menulis dalam satu buku. Kan, dia ada seorang anak murid dia bernama Adil Ashwayih. Adil Ashwayih ni meninggal lah, aksiden. Kan, dia berjalan dengan dua orang, dengan anak murid dia berdua, kan, untuk meninggalkan bumi Iraq. Kenapa dia nak tinggalkan bumi Iraq? Ini cerita tahun 80-an. Ya, dan ditulis pun cerita tahun 80-an. Kan, kenapa dia nak meninggalkan bumi Iraq? Sebab dia berdakwah di bumi Iraq, daripada satu tempat ke satu tempat, dia rasa orang tak nak dengar dakwah dia. Ya, dia rasa orang tak nak dengar dakwah dia. Dan akhirnya dia kata, marilah kita berhijrah pergi ke bumi lain. Pergi, keluar. Nak keluar daripada bumi Iraq, duduk dekat airport. Saya tak pasti airport di Iraq ataupun airport tempat transit, wallahu alam. Tiba-tiba ada seorang pemuda daripada bukan bumi Iraq, dan seorang pemuda daripada Algeria. Ini diceritakan dalam buku dia. Yang dia cerita, pemuda daripada Algeria ni datang jumpa dia dan mengenali dia. Ini cerita 70-an 80-an tuan-tuan. Zaman tak ada sangat video-video macam zaman kita ni. Kan, ceramah sekarang esok masuk dalam YouTube, ataupun ceramah sekarang lagi 5 minit masuk YouTube, semua orang kenal. Zaman tu tak ada. Zaman tu orang ceramah rakam pakai kaset. Kan, dan sebar melalui kaset. Jarang-jarang gambar ni tersebar. Kan, kalau tersebar pun maknanya orang tak gambar Kodak tu. Pakai filem. Kan, pakai filem. Dan nak sebar tu bukan mudah sebab kena cetak. Kan, tiba-tiba orang Algeria ni dia kenal. Kan, dia kenal Muhammad Ahmad Rashid ni, dan dia jumpa dan dia salam. Ni cerita tahun 80-an. Di zaman perang Afghanistan lagi ni. Lalu Ahmad Rashid bertanya kepada dia, datang dari mana? Dia kata, aku datang daripada Algeria. Kan, dan aku mengenalimu, dia kata. Kan, aku mengenalimu. Dia kata, nak ke mana? Kan, dia kata, aku dalam perjalanan untuk berjihad ke Afghanistan. Daripada Algeria. Algeria jauh kan? Algeria di hujung Afrika Utara ni.
kan, tu belah Algeria kan, Iraq ni dekat atas lagi kan, dan masuk kawasan Iran apa semua ni kan, jadi berapa jarak dia. Lalu ditanya oleh Ahmad Rashid, dia kata, adakah kamu selalu mendengar ceramahku? Dia kata selalu kan. Dia kata kami menjadikan kaset-kaset ceramah kamu ni kan sebagai ceramah untuk didengari oleh pemuda-pemuda di kampung kami kan. Ahmad Rashid test kan. Dia kata, apa aku cakap dalam ceramah ni? Orang tu cerita. Apa aku cakap dalam ceramah ni? Dia orang cerita. Dia sebut ceramah apa pun dia boleh cerita satu demi satu kan, poin yang disebut oleh Ahmad Rashid, sehingga Ahmad Rashid berasa takjub kan, berasa takjub. Kemudian Ahmad Rashid tanya, kalaulah sekiranya ada satu kan benda dalam hidupmu, ataupun ada seorang yang kamu ingin jumpai dalam hidupmu, siapa yang kamu nak jumpai? Dia kata, aku nak bertemu dengan anak murid kamu, iaitu Adil Suwayyih. Dia boleh sebut nama Adil Suwayyih sebagai anak murid yang menjadi teman rapat kepada Ahmad Rashid. Dan Adil Suwayyih ada di sebelah masa itu, tapi dia tak kenal kan, dia tak kenal. Kemudian ditanya lagi oleh Ahmad Rashid kan, kamu pergi ke Afghanistan ni, apa yang kamu jadikan sebagai bekalan? Dia kata, aku membawa kitab karangan Imam Syatibi, iaitu kitab Al-Muwafaqat. Dan kerana aku mendengar kamu menyebut setiap pendakwah mesti memiliki kitab Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat ni adalah merupakan kitab maqasid syarak yang dikarang oleh Imam Syatibi, ada 4 jilid semua sekali. Dan memang satu kitab yang cukup baik. Jadi aku mendengar kamu mengatakan bahawa kan, semua pendakwah mesti memiliki kitab Al-Muwafaqat, jadi aku membawa kitab Al-Muwafaqat ni ke mana-mana aku pergi. Kan? Dan Ahmad Rashid bercakap dengan Adil Suwayyih, anak muridnya, dia kata, kan, sampailah masanya untuk kita bertaubat. Kan? Sebab apa? Kan? Sebab dia ingat, dia berdakwah dari sana sini tu orang tolak. Tapi rupa-rupanya, macam mana Allah SWT boleh sampaikan ke bumi Algeria? Kan, ke bumi Algeria. Jadi dakwah. Kan, dakwah Allah SWT ni tabiat dia begitu. Kan, sebab tu Allah tunjukkan kepada Nabi. Kan, untuk memujuk. Kan, untuk memujuk perasaan Nabi. Dan juga untuk memahamkan Rasulullah bahawa dakwah ni tidak akan ada siapa pun yang boleh halang kan, daripada sampai ke telinga-telinga manusia kan. Jadi ditolak oleh penduduk Taif kan, diterima oleh satu kelompok jin, dan akhirnya berlaku kan, dalam kisah, dalam hadis kita sebut, berlaku beberapa siri Rasulullah berdakwah kepada jin, dan jin pula berdakwah kepada kaum dia kan. Jadi maknanya peristiwa itu adalah merupakan satu peristiwa yang menunjukkan dakwah Rasulullah ni, dakwah Allah SWT ni tidak akan berhenti. Yang tidak akan siapa mampu untuk tahan. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim, mereka nak memadamkan cahaya Allah dengan menggunakan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu illa ayatimma nurah, tetapi Allah tidak mahu kecuali kan, Allah yang Allah kehendaki adalah Allah nak sempurnakan kan, Allah nak sempurnakan cahaya-cahaya Allah SWT. Sebab itu Islam, kita tengok dengan apa juga benda yang dilakukan oleh musuh kan, kita tengok agama yang paling pesat berkembang adalah agama Islam kan. Barat yang merupakan pusat kan kepada permusuhan kepada Islam, di barat jugalah yang menyaksikan ramainya orang Islam yang baru memeluk Islam kan, orang-orang yang baru memeluk Islam. Bahkan kalau sekiranya tuan-tuan, saya beberapa tahun lepas saya pergi ke London, saya terkejut. Sebab apa? Sebab dekat kota London tu sendiri, di zon 1, kawasan paling sibuk, kawasan paling mahal, di situ sudah ada kan penempatan orang Islam, dan di situ sudah ada masjid untuk orang Islam di zon 1 tu sendiri. Kan, cuba bayangkan betapa kan tersebarnya dakwah ni, walaupun di bumi tu, di bumi yang dulunya adalah merupakan bumi yang menjadi pusat kepada nak lancarkan perang salib pun di situ, nak lancarkan serangan kepada Asia Tenggara pun di situ kan, dia orang nak sebarkan dia orang punya penjajahan pun daripada situ kan. Tapi akhirnya di situlah kan timbulnya kan orang-orang yang memeluk Islam dan menjadi tuan-tuan tanah pula dekat situ, di kota itu sendiri. Jadi siapa yang boleh halang? Tak ada siapa pun yang boleh halang. Jadi pengajaran yang ketiga, insyaAllah kita akan bincangkan dalam kelas yang seterusnya, iaitu berkenaan tentang satu peristiwa lain yang berlaku kan daripada perang Taif ni, daripada peristiwa Taif, iaitu bila Rasulullah nak masuk semula ke Mekah kan, Rasulullah dah dimusuhi oleh penduduk Mekah. Kemudian Rasulullah minta tolong daripada orang luar, iaitu orang Taif, 60 batu lebih kurang daripada Mekah. Yang ini dalam tradisi Arab dianggap sebagai pengkhianatan. Ya, sebagai pengkhianatan. Maknanya dia duduk di Mekah kan, tiba-tiba dia minta tolong daripada Taif. Dan bila pengkhianatan itu berlaku kan, dianggap oleh masyarakat Arab sebagai pengkhianatan, penduduk Taif pula tiba-tiba tolak. Jadi ke mana Rasulullah nak pergi? Taif dah tolak kan, Mekah dah anggap dia sebagai pengkhianat. Jadi bila nak masuk ke Mekah, dia ada satu cara kan dalam sejarah yang disebut sebagai sistem jiwar kan. Sistem jiwar ni adalah merupakan satu sistem jahiliah. Dengan sistem inilah sebenarnya Rasulullah boleh
boleh masuk semula ke Mekah, kan, iaitu melalui sistem jiwar, sistem perlindungan. Dan sistem perlindungan ni adalah merupakan satu sistem jahiliah. Daripada situ kan ulama contohnya macam siapa saya dah tak ingat dah, Munir Qutban contoh, kan, Syekh Munir Qutban dia menulis, kan, dan dia menceritakan tentang apabila Islam berada dalam keadaan di satu keadaan yang bukan Islam, maknanya kita duduk dalam satu suasana tidak Islamik, hukum tidak Islamik, sistem tidak Islam, sejauh mana kita boleh mengambil manfaat daripada sistem tidak Islam ataupun sistem yang bukan Islam, daripada sistem-sistem yang bukan sistem Islam untuk kemenangan Islam. Dan daripada sini sebenarnya ulama dia kembangkan fiqh tersebut. InsyaAllah kita akan bincangkan pada masa yang akan datang. Sebab Rasulullah sendiri tak akan mampu masuk Mekah kecuali dengan sistem bukan Islam tu, iaitu sistem jiwar. Kalau Rasulullah tak guna sistem jiwar, Rasul tak akan boleh masuk Mekah. Rasulullah akan mati di luar Mekah sebelum daripada dia masuk, kan. Tapi dia menggunakan sistem jahiliah dan untuk memenangkan Islam. Jadi sejauh mana dibenarkan dan apa kadar dia, insyaAllah kita akan bincangkan dalam kelas yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Jadi yang baik itu datang dari Allah SWT, yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.